Hey, Assalamualaikum. Terima kasih, shout out dan terima kasih kepada Jenin yang support musim ini, iaitu Hazimah, Alif Haikal, Nis Nazrin, Zahirul Nukman dan juga Ajim. Tanpa korang musim ni takkan jadi. Jadi terima kasih dan kembali kepada episod. Hai, Assalamualaikum dan kembali lagi satu episod Jenin Bercerita. Macam biasa aku host korang Pak A. Just nak inform, kalau korang nak support channel ni selain daripada subscribe, korang boleh juga belikan merch dan boleh donate online. Kalau korang nak the full explanation, aku akan letak video dekat sini. So episod ni kita bersama dengan Bang Hasnul. Terima kasih panggil abang. Dan juga Bang Anderson. Alright, thank you. Okay, so fokus untuk episod kali ni ialah untuk kita sembang pasal salah satu exhibition yang lama, paling lama ke? Bukan exhibition, satu projek lah. Projek sekarang. 10 tahun punya projek, iaitu projek Hero. Ya, saya. Jadi sebelum kita ke projek tu, sembang dulu pasal kenalkan diri dulu Bang Hasnul. Ui. Kenalkan diri, nama saya Hasnul Jamal bin Saidun. Cukup bau. Usia tak payah tanya. Sekarang saya bertugas sebagai seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia di bawah Pusat Pengajian Seni USM. Saya juga pengarah Museum dan Galeri Tuanku Fauziah USM. Itulah pendek-pendek je dah lah kan. Cukup dah tu. Silakan. Right, BM ke English? Boleh kau ajak. Okay, nama I Anderson E. I'm a producer, a director. Sekarang I'm a guest lecturer dekat The One Academy. Pendek kan? Cukup kan? Cukup. Okay, bila fikir balik awal-awalnya nak buat projek ni, episod ni, awal-awalnya saya nak fokus dekat Bang Hasnul lah mula-mula. Lepas tu Bang Hasnul kata daripada nak fokus dekat Bang Hasnul saja, memang 7 malam takkan habis kisah dia. Ya. Jadi narsistik pula kan? Jadi narsistik betul kan? Narsistik trip pula kan? Jadi kita trykan fokus pada projek Hero. Yes. Jadi masa saya nak quote-unquote menggali lah sikit pasal projek ni, saya sedar yang macam satu, tak ada pun news outlet yang fokus on this. Lepas tu selain daripada blog, lepas tu memang ni kali pertama ke nak ceritakan projek ni dekat quote-unquote public lah? Kali pertama saya share dengan seorang penyelidik namanya Emilia Ong from Universiti Malaya. Tapi dia dah tidak bertugas lagi di Universiti Malaya. Dia waktu tu temu bual saya sebagai sebahagian daripada 14 orang pelukis atau pengkarya lah yang dia temu bual berkaitan dengan kaedah pengkaryaan masing-masing lah. So dalam tu saya share dan ada di publish. Tapi buku lah. Selain daripada itu, news ataupun outlet macam podcast ke, tak pernah. Memang sengaja? Tak plan pun. Tak plan pun. Memang mungkin sebab ia tidak ada dalam radar kita kot. Betul. Kita tak go all out or to blast to commercialize this project, no. Tak ada. Tapi dia tak bermula sebagai satu projek yang komersial ke bukan. Faham. Dia bermula dengan sesuatu yang tak dirancang, yang sangat peribadi lah. Itulah lebih kurang pasal itulah. Menjawab soalan kau tadi kan. Jawab sangat. Menarik jugalah pasal hal peribadi. Menarik juga kadang-kadang sekarang ni orang buat projek kena fikir macam mana nak promote dulu Tak biar macam tu kan. Itu jadi promoter je kan. Kita kalau seniman, kita jadi seniman lah kot. Betul kan? Tugas promote biar saya sajalah. InsyaAllah. Itu pun tak macam mana saya boleh terima kamu kan. Biasa saya reject je. Saya tak larat. Saya nak interview ke apa ke. Saya lebih suka lari daripada orang. Tapi entah macam mana aku tak tahu lah muka kau ke apa ke kan. Ini anak yang soleh ke, dengan bapak mendoakan ke kan. Dia pun tanya, Hasnul, apa kau layan budak ni kan? Saya, siapa budak ni? Saya kata, aku pun tak tahu. Aku tahu dia janin je. Jadi dia belum jadi budak lagi. Dia masih janin ni kan. Okey kot kan. Tapi bukan janin je, jenin je. Bukan jenin. Minta maaf Tak apa. Slow. Cuma itulah bila fikir balik, sebab saya first time jumpa Bang Hasnul pun waktu tu dekat kedai kopi Penang tu. Langit Senja. Ya. Yang tu tengok performance dia. Waktu tu tak kenal pun siapa figura Hasnul ni sebenarnya. Dah kenal tak apa. Tak kenal. okay. Dia baggage.
Kau tak ada baggage pasal tu kot. Yes. Maybe. Kau tak ada persepsi, tak ada prakonsepsi. Best. Okay, mungkin Mungkin pasal tu saya tak ada baggage kan. I like it. InsyaAllah takkan ada baggage kot selama dalam sini. Biasalah orang art kan. Dia dah nak kata tu tak nak lah. Kita panggil remaja lanjut lah. Nak baggage kan. Kita nak baggage. Jadi untuk ceritakan pasal hero ni dululah. Cerita dia memang agak personal. Satu pasal mak ayah abang juga. Jadi bila saya tahu cerita tu pasal family, agak menusuk lah untuk saya. Sebab saya kalau buat family ni agak sentimental bila dengan keluarga ni. Jadi apa yang membuatkan bang nak ketengahkan topik pasal parent? Kena bagi setting lah. Lebih konteks nanti Andy boleh tolong lah. Bila sampai ke part dia, saya bagi dia pula susul kan. Saya bagi dia punya latar belakang dulu lah. I think about 2012 kot. Around that. 2011. 2012 yes. I did a series of paintings lah. Saya panggil Hijab, seorang pelukis. Atau bahasa Inggeris dia Veil of an Artist. Waktu tu dalam bahasa simple dia, kita berdialog dengan diri sendiri. Kadang-kadang ni seorang yang berkarya ni, dia sampai satu tahap tu, apabila dia dah berkarya untuk sekian lama, dia akan menyoal kerja dia lah. Dia menyoal kesenimanan, dia menyoal apa makna ni aku panggil diri aku ni pelukis ke, ataupun pensyarah ke, atau apa saja profession lah. Kita sampai satu tahap, kita menyoal apa yang kita buat. So saya buat satu siri tu saya buat painting. Saya berdialog dengan apa yang saya panggil personifikasi diri melalui istilah pelukis. Bila kita kata tadi macam you tanya kan, Abang Sunul perkenalkan diri kan, kita akan perkenalkan diri kita. Mungkin tadi saya sebut pensyarah kan. Pensyarah tu menjadi personifikasi kita selain daripada peranan. Kalau kata dalam art ni, kadang-kadang kita tengok karya itu, kita tak panggil itu karya itu, kita tidak berdiskus atau berbincang tentang karya. Kita tengok itu Rafai, karya itu Rafai, that one is Rafai's, that one is Syed Ahmad Jamal, that one is Latif Muhyiddin. We don't even talk about the word, we simply mention the person. So that is what I meant by personhood. Membina satu fiction tentang diri lah. Branding lah tu. Perkataan canggih dia kan. Tapi mungkin itu bukan diri kita. Kadang-kadang mungkin bukan diri kita, ataupun mungkin ianya boleh menjadi penjara. Dan kita mungkin menjadi hamba kepada personifikasi itu. Satu contoh, simptom kalau kita dah jadi hamba tu, kita sentiasa rasa insecure. Kita nak membuktikan diri all the time. I have to do this, I have to do that. But you didn't really ask. Kita tak tanya soalan-soalan yang keras. Kenapa kau nak buat tu? Kalau tidak, aku tak boleh maintain lah jadi artis. Dia orang tak kenal aku lah. Aku tak relevan lah. Okay. Bila saya pergi ke bulan, bagi tahu saya untuk turun balik ke bumi. Tak apa, sebab pensyarah ni dia suka pergi ke bulan. Jadi budak-budak pun ngantuk tidur kan. Jadi bagi tahu Abang Sunul dah pergi ke bulan tu. Tolong bawa ke bawah balik ya. Tapi okey lah, setakat ni saya faham lah. Bila kita cuba nak menonjolkan diri kita, kita akan keluarkan satu persona untuk tunjuk orang. Ya, terutama kalau kita terlibat dalam bidang seni lah. Kadang orang tak kenal kita. Kan? Kita kena create satu identiti lah kononnya kan. Jadi saya ada isu dengan benda tu. Dan itu boleh menjadi penjara. Okay, we don't have to talk about that. That's the setting lah. Pada waktu yang sama saya rasa macam I needed to take a break. Saya perlu berhenti sekejap. Tarik nafas. Okay, relax. Reflect. So, waktu tu timbul secara intuitif lah. Bukan secara dirancang. Secara intuitif. Mungkin perkataan kasarnya, baliklah. Tapi apa yang baliknya tu kan, kita tidak jelas lagi kan, cuma ada keinginan baliklah. Macam katalah you tengah sibuk-sibuk kecoh-kecoh ni kan, saya cakap Faiz, baliklah. Okay. Ada rasa tak something? Baliklah. Balik. Macam tu lah kan. Dia macam untuk bertenang balik lah. Tapi kau ada rasa something kan. Macam nak bertenang balik macam tu lah. Tak tahulah apa benda kan. Mungkin nak bertenang balik ke, buat refleksi balik, atau pergi balik lah, balik kampung. Dah jumpa mak lah. Dah berapa lama tak jumpa? Chinese New Year dah balik dah. Alhamdulillah. Ayah ada lagi? Ayah ada lagi. Okay, mungkin something like that. So
Satu kali, bukan few times lah, bila saya balik, ada sekali tu saya balik kampung lah. Balik kampung, Pulau Intan. Saya nak kembali balik ke Pulau Pinang untuk bekerja. Ayahanda saya dengan bonda saya tu duduk di depan lah. Rumah tu besar. Ayahanda saya tu saya tengok, tiba-tiba saya tersedar, dia dah tua. Dia dah 80. Sekarang ni ayahanda Faiz berapa usianya? 60. Sihat lagi kan? Sihat lagi. Mungkin agak pelik bunyinya, tapi rasa macam semalam saya menunggang motosikal di belakang dia bawa saya pergi sekolah. Macam semalam saya dengar dia ustaz, dia mengajar. Macam semalam dia kuat, macam semalam dia hero saya. Tiba-tiba hero saya jadi seorang yang tua, bongkok dan lambai. Dia macam Katu dalam filem. Kan dia tak ada ni orang filem dia tahu kot kan. Dia tak ada dissolve, dia tak ada development, dia terus cut tu. Daripada umur kita 6 tahun, 7 tahun, cut tu kita dah 50, ayahanda kita dah 80 kan. So ada something yang saya rasa timbul dalam diri saya perlu buat sesuatu tentang rasa tu, rasa balik tu. Dan saya perlu buat sesuatu tentang hero saya. Tapi saya tak tahu apa benda saya nak buat. Saya tak tahu. Entah macam mana tiba-tiba dia ni muncul. Okay. Dia muncul. Kau pergi ke aku punya port kan dekat USM, dekat belakang ada satu bangunan belakang museum tu saya punya port lah kan. So dia pergi, lepas tu dia baca saya punya komik. Komik. Saya buat komik masa saya bersekolah lah. Umur 14, 15 macam itu kan. Dia baca, lepas tu dia gelak. Gelak kan. Tapi dia orang Melaka kan, dia suka mencarut. Cakap kasar ni pun aku risau ni podcast kan, dia mencarut kau kena edit lah kan. Kau kena tak boleh titip lah kan. So dia gelak. Dia gelak dia tu. Hasnul, inilah kau yang sebenar kan. Kau yang jadi lecturer, kau tulis-tulis, kau punya essay, artikel tu semua tu kau nak memandai je bro. Kan, itu Hasnul as a thinker ke whatever tu. Kau nak mandai je. Tu saya cakap, celaka mamak ni kan. Ajar. Tapi orang Melaka macam tu kan. But it somehow strikes me lah kan. Lepas tu dia baca. Tu saya cakap dengan dia, bro aku nak buat pasal bapak aku ni lah kan. Buat apa aku tak tahu nak buat apa kan. Dia cakap biar saya buat filem lah dia. So saya tak kerti filem. Of course kita kenal lah filem sebagai medium tu, kita belajar secara sideline kan. Dan kita pun ada kawan-kawan daripada bidang produksi filem kan, macam UA sebagainya kan. Tapi kita tak buat lah, kita appreciate kan. So okey lah, aku tak kerti buat filem, kau buat lah kan. Lepas tu saya suruh dia baca saya punya blog. Saya tulis blog. So reaksi saya pertama tentang balik tu adalah saya tulis blog lah. Dan saya tulis blog, bukan saya tulis blog, saya tulis blog tentang ayahanda saya. Saya tulis waktu macam pukul 2 je tu. And I felt so relief. Sebelum tu kita tulis blog macam mana-mana lah, macam review kan. Cerita pasal kuantum lah kan. Cerita benda-benda yang pergi ke bulan semua kan. But when I wrote about my father in that blog, I felt so relief. Saya rasa kelegaan. Saya rasa macam mungkin inilah balik kot. Inilah pulang orang kata kan. Mungkin kan. Rasa lega kan. So saya suruh dia baca. Dia kata okay bro, kita buat short film based on your blog ni. Jadi permulaan projek tu short film. Blog. Based on the dia start dulu dengan Hasnul wrote the blog Hero Saya Bapa Saya. Then I enjoy reading it because it's the first time. Selalu kalau kita tengok especially orang Malaysia Southeast Asian kan, especially jantan kan, male kan, dia takkan tulis I love you dad no. Kita kan nak pura-pura macho kan. Oh no, sorry lah kan. Then you're very autistic kan. Kita ni autistic, kita tak nak express saying that I love you pa, I love you ma. Tak macho lah bro, tak macho kan. But when Hasnul tulis artikel dia, blog Hero Saya Bapa Saya, I enjoy reading it because I cakap okay, this is the most authentic and the most honest Hasnul that I ever encounter. Selama berkenalan ni, because selalu kalau orang tak tahu, tak kenal Hasnul, dia akan baca penulisan Hasnul melalui kanta mata seni halus. So artikel Hasnul melalui analisis seni halus, dia akan nampak macam
tinggi tu. Kebulan juga Kebulan kan. Mana? But the moment when he wrote blog dia, Hero Saya Bapa Saya, I say that this is the most authentic Hasno Jamal Saidon lah. Okay, I give you an example lah. Any particular serious writers that you like? Fazal Terani lah. Okay, kau ada dengar Fazal Terani cerita pasal bapak dia? Oh tak, jangan. Satu lagi lah. Yes. Anybody else other than that? Yang serious, yang write about theory, whatever. Give me a name, any name yang you suka. Theoretically. Sekarang ni Fazal Terani tu at least dia ada fiction dan ni. fiction dia. It can be fiction, non-fiction. Non-fiction. Non-fiction saya masih lagi mencari juga, tak jumpa lagi. Dia macam mana tau, Anthony Bourdain wrote his article. I'm a big fan of Anthony Bourdain now, because the moment when he write any article kan, kita boleh tahu this is Anthony Bourdain. You cannot lie. Bukan corporate lah. Bukan a bunch of marketing people around him telling him what to write lah. Normally can be like that in all field kan. Dia macam Metallica lah. Metallica before corporate, Metallica after corporate. This what I meant. Artis lah. Artis masa dia kecil dengan artis bila dia di bawah galeri. Empat lah pula kan. Kan. Kenapa kau buat warna macam ni? Kalau tu suka Cik Hasno. So when you write about your father, you cannot do that. Nobody asks you to write like this. You have to write like this because then only you can sell. So now you understand lah kenapa kita tak buat promotion. It's not something for you to promote lah kan. So dia cakap kita buat filem kan. Saya bawa dia jumpa ayahanda saya lah. Bawa jumpa, lepas tu sebab dia peminat tegar Star Wars kan. Star Wars yang dulu lah. Star Wars yang dulu. Bukan Star Wars generasi kau, Kylo Ren ke apa benda tu. Yang tu tak biasa. Kan? Itu Walt Disney punya version lah. Jangan bawa itu kau ni berapu. So ada generasi no, not that Star Wars, okay? Pre-Star Wars. Pre-Disney. Pre-Disney. Pre-corporatization. Anyway, so dia kata bapak kau ni Yoda bro kan. Bapak kau ni Yoda dah. Kita kena buat filem pasal dia. Aku pun tak tahu kenapa dia cuma cakap pasal bapak aku Yoda aje. So saya pun fikir ini kot balik ni. So saya take a break from visual art, masuk dalam filem, nempel je lah kan. Learn something new. Mungkin itu take break tu. Dan balik tu mungkin bapak saya lah. Saya pergi balik kepada bapak saya. Dan sudah tentu bila you bercakap tentang ayahanda you akan cakap pasal benda you. Tak boleh tak ada kedua-duanya kan. So lepas tu dia buatlah filem tu. Dia buat skrip tu saya tengok lah story, dia punya treatment, dia punya skeleton story. Okay. Yang tu you tanya dia lah, dia kena explain lah. Dia cerita, okay, you see, dia nak kata filem ni kita tak boleh tipu you know. Dia simple because again then number 2 is a honest story kan. There's a story pasal father dia. Then after that I say the best part is casting ni semua kita pakai kroni-kroni ya. Dia punya Hasno's daughter turn to mother. So casting is based on purely on family. Kita dapat daripada family members dia. Tapi untuk saya pun bila casting untuk family dia lagi menambah lagi. Yes. Tu. Yang jadi ayahanda saya tu anak saudara saya. Dan muka dia sebiji macam ayahanda saya. In fact dia pakai songkok dan pakai baju masa ayahanda saya muda kan. Saya punya bonda tengok ya Allah, dia kena macam dia tengok suami dia masa muda lah. Kan. So kita low budget kan sendiri punya. Dia tak ada script. Again tak ada script because I suka silent film. Dia visual based dengan text based kan. So we decided to shoot it lah. Kita decided to shoot it. Then masa I tengah buat editing, that is where the biggest test lah kan. Selepas I finish post production film Hero, that is 2014 Hasno texted me, cakap bapak dia meninggal. So I cakap, hey, wait a minute, this is dia macam bapak aku yang balik. So I got the intuition that balik lah kan. So tidak plan lah. Okay, so that's the personal thing lah. Dia tak plan. Kita kena buat project ni sebab bla bla bla. Always scheming kan. Always have a plan kan. No, this one nothing to do with that. And I'm an academician. I was trained as an academician. Everything has to be planned. Kena ada objektif kan. Lepas tu kena ada sasaran, metodologi, bla 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 semua kan. No, this nothing to do with that. So bapak saya meninggal. The shots that we did with him
dia dengan bonda saya. Ada beberapa scene tu di mana kita keep the camera, we keep on rolling the camera. Then he asked me to bukan coach, bukan direct, macam having fun with the father. Prom dia orang kan. Alah pegang lah sikit tangan tu, alah. Macam lebih-lebih sikit, lebih-lebih kan, lebih sikit. Tu ayah anda saya pun macam dia main-main. gitu you kan. can see this both couple having fun in their life, laughing and everything all. And we didn't know that this is the last moment, no. Yang kita dapat capture on the camera. So when Hasno texted me his father passed away, aku cakap, I said, so I rasa serba salah, Is it are we going to release this film or not? Okay, but again, like I say, I took into macam manipulative kan. We cannot take advantage into this. Okay, let all the family members mourn first. But again, like I say, okay, never mind. But apa jadi is I give the link only to the film to the brothers and sisters lah. So I test for Hasno tak boleh view that film for the first 2 years. So apa jadi is I gave the link to his elder brother Zarudin. Then Zarul. Then Zarul replied to me after 2 hari. I said, why you reply me so late? Baga I cried in the office lah. So I said, okay. So I decided say that, okay fine, we are not going to release this thing. Until tiba-tiba Hasno told me he wants to do Hero Ziarah. So I said, what? You want screening and performance. So that's where it kickstart until now lah, 2024. Lepas tu lepas yang ada meninggal tu, of course saya tak boleh repeat viewing lah. Jangan repeat viewing, aku dah don't want to go through that anymore kan. Betul. So dia macam dibekukan lah. Dia hanya ada dalam YouTube. Itu pun kita tak open. release. YouTube pun private kan? Private kan. Kita tak mau nampak manipulatif lah. Sebab saya zombie sekejap lah masa setahun. Sebab ayah anda saya tu sedikit konteks lah. Tapi saya tak nak jadi macam narcissistic. But if I be very personal and authentic, I definitely orang lain akan boleh relate. Itu saya percaya yang itu kan. So saya anak yang tidak begitu berdisiplin lah. Buas kan. Main banyak. Artis saya biasa lah. Artis kan. Dia kan tak raga lah follow the rule kan. Dia macam lah okok lah, apa benda lah, tak payah cakap lah kan. Tak pergi sekolah, ponting, liar lah kan. Ayah anda saya tu ustaz, imam, menubuhkan madrasah, menubuhkan masjid, Qiyamul Lail kan. Kau tak pergi Qiyamul Lail kan? Tak apalah, kau pergi dulu lah. Ini bapak kita tu yang buat Qiyamul Lail tu bapak kita kan. Jadi saya ada sejarah lah dengan dia kan. But at the same time dia sangat, walaupun saya begitu dengan dia saya hormat dia. Saya segan dengan dia dan saya takut dengan dia. Saya dari belakang tu saya sangat hormat dengan dia. Walaupun saya kedua-kedua ganas kan. Tapi tak adalah macam dia cakap tadi tu memang absurd lah dalam keluarga saya kan. Takkan saya tiba-tiba Bapa, I love you. Bapak saya kan, wah ni pening ke? Demam ke Hasnul? Kan? Jadi kita tak ada yang itu. In fact to be frank, saya tidak dibesarkan dengan bapak saya, dengan mak saya cakap, darling, I love you, bye. Tak ada. Dia anaknya 9 je. Okay. Yang sekarang ni, darling, I love you. Lepas tu setahun je boleh cerai begitu kan. Apa makna tu kan. So saya tak begitu. So ayahanda saya ni karakter dia begitu keras kan. Pada saya begitu tegas lah. Tapi saya belajar banyak daripada dia. Sebab dia selalu membuat sesi mengaji di rumah dengan keluarga. Mungkin kalau bila dah ada anak cucu tu bukan dengar sangat pun. Saya tak pastilah. Tapi dia buat dia selalu. Kitab kuning, kitab Imam Ghazali, dia rujuk, dia baca. Dan saya pun bukan ambil perhatian. Waktu tu saya 3, 4, 5 kan. Testosteron tengah naik kan. Jadi, tapi dia melekat mungkin secara fixed deposit agaknya kan. Jadi bila saya get older, sampai waktu tu saya mungkin umur 50 something masa dia meninggal, saya memang jadikan dia sebagai saya punya Jedi lah, penasihat kan. So bila dia meninggal, saya terus macam terpukul. Dan saya ingat kembali kepada intuisi yang awal tu, balik.
Siapa yang balik tu? Tapi mungkin secara literalnya ayahanda saya tu balik lah kan. Tapi saya pun balik. Balik tu siapa yang balik tu hero. Hero saya balik kan. Tapi setiap daripada kita ni hero. Setiap daripada kita ni adalah pemimpin untuk hidup kita kan. Mungkin itu maksud dia kan. Kau kena jadi hero Hasnul. You have to be a hero of your own story. Okay. Tak tinggi ya. Tak okey ya. Kita bagi konteks dia lah. Begitulah. Cuma Asal dia lah. kalau saya ingat balik pasal filem tu, salah satu scene yang paling saya ingat ialah di penghujungnya. Waktu daripada Yang mana gambar satu? Yang pertama ke yang kedua? yang pertama. Yang daripada gambar ke shot filem tu. Dan bila watak hero tu tengah berjalan pergi ke dunia nyata, tengah duduk dengan isteri bonda semua tu macam tak tahu, bagi saya shot tu memang dia fiction ke nyata. Saya tak tahu kenapa macam mana. Mungkin sebelum dia explain. Ini yang saya cakap dengan dia. Because I'm not a filmmaker kan. I'm an artist. Everything happens at the same time on the canvas kan. So dia filmmaker. Saya kata, bro, I want you. One of course a sense of travel tu. So capture itu is time travel lah. Capture itu mesti motif induk dia kena capture lah. Kedua, macam mana nak show time travel daripada yang saya cakap tadi. Cut tu. Saya cut tu lah. Saya cut tu. Dia muda. Sekarang tiba-tiba dia dah tua. Itu yang saya, macam saya cakap dengan you tadi, dengan Faiz tadi, itu yang saya cakap dengan dia. Tapi kalau dia malas, mungkin dia akan buat ayahanda saya muda dengan anak-anak murid dia. Dia cut tu dia tua. Terus situ kan. Tapi you perasan tak tadi, yang you explain tu is dia punya, apa kau panggil dalam cinema? Is the direction. That is what the directors want. Dia transition tu. Time transition kan. So foto dia dengan anak murid dia dissolve to live action. Dia tinggal seorang, anak murid dia dah tak ada. Dia keluar frame. Kemudian dia berjalan di sungai. Sungai pun motif juga. Sungai pun motif berhijrah. Sebab dia berhijrah daripada kampung ke Kelantan. So dia jalan across the sungai. Lepas tu cut tu dia masuk frame, dia dah tua. Ya. Rasa kan? Rasa kan. Don't have to explain. Tak payah buat flashback kedebak-kedebu. Sebab nak pendek kan. Bajet tak ada kan. Itu dia punya kebolehan lah. Saya tak kerti lah yang tu. Tapi for me, itu tunjuk saya punya apa yang saya nak lah. Okay. Thank you for sharing you punya view on that. Jadi macam mana Pak Anderson nak menterjemahkan sebaiknya apa yang Bang Hasnul dah tulis dan pamerkan? I have to put myself in his shoes lah. Dia macam, for example, I have to ikut. Katakan kalau that film is about Hasnul, I tak boleh letak my Anderson style. I have to be Hasnul Jamal Saidun, bercerita visual. So I have to make sure that if I dapat relate to the characters on the screen kan, so I say I believe that the other audience boleh relate because it's all universal theme kan. The love, then after that, you know, a hero. It's not about. Then number two is the biggest challenge is simple. I tak suka dialogue, to be honest. I benci Dan dialogue. kita memang awal-awal tak nak. Jadi kembali ke Charlie Chaplin macam tu lah. We'll go for short silent kita film. nak, kita nak budak kecil pun boleh faham. Okay, saya time based juga. Ya. Tapi saya buat art video. Art tu kena cakap dengan sombong. Kau buat filem? Aku buat filem. Art film. Art house. Cakap art tu kan kena muka tu art film. Dia tak humble lah kan. Tapi tak ada orang pun faham. Jadi menang award, menang di luar negara kan. Tapi orang tak faham kan. Saya kata hentilah kan. Berhenti kejap. Ini kita bukan buat untuk itu. Saya tak buat untuk itu. So saya cakap dengan dia buat in the simplest form. Which is so don't make an art film or art video. I know how to do that. I'm not interested in that. I want a story yang orang boleh follow. So it may be simple, but I like that simplicity lah. Ataupun innocent. Dia tak ada fancy teknik kan. Tak ada. Shot pun tak ada. Macam kena pakai drone ke kan. Kena pakai crane. Tak ada. So we want to keep it that way lah. So filem tu beku selama setahun.
Saya pun macam bingung. Lepas tu dia kata kita kena buat penutup, closure. So kita buat epilog. Dalam epilog tu kita dindong-dindong lah, kita discuss sama kita kan. Kita nak buat tentang apa epilog tu. Sebab di dalam filem pertama tu kita end dengan bonda saya lentukkan kepalanya di belakang bahu bapa saya di atas kapcai. Betul kan? Itu ending yang kan. Dia tak ada, dia dalam journey kan. Mereka tu dalam journey di atas kapcai tu lah. Masa muda kan. That scene for me memang sweet lah kan. So dia berhenti di situ. Jadi ayah dia saya dah mati. Saya dah buat macam mana ni kan. Jadi memang kita tak nak melodramatik lah, menangis ke apa benda kan. So dan saya tak mau orang kesian-kesian kan. I don't like that. So kita buat dia balik lah. Ayahanda saya pulang lah. Again tema balik itu muncul dan dalam filem tu kita end dengan ayahanda saya pulang. Dia muda, bonda saya muda. So lepas filem tu siap, saya datang balik semangat saya. Saya kata saya nak share. Saya share dengan USM dulu, student. Waktu tu baru saya rasa okay, saya boleh share. Kalau tidak rasa macam manipulative kan. Kita macam kita make use of the death of somebody untuk jadi content lah kalau sekarang ni. Betul. Ni ada content Because kalau Hasnul go and screen hero first pun, I akan tanya, it doesn't work lah, it doesn't fit kan. So because apa yang Hasnul nak tunjuk, apa yang dia nak share to the audience. Tapi dia slowly in the end already, lepas epilogue to finish, then only kita dapat tahu, then okay, let's go love to the parents. That is what we need to spread and share actually to the public actually. Jadi macam mendefinisikan semula apa itu pulang. Pulang satu, dan pulang kepada ibu dan bapa, pulang kepada kasih dan belas. Dan akhir sekali kasih dan belas itu deny. Tak nak bunyi macam Ustaz Azhar dulu pula kan. Pulang kepada Tuhan lah. Kan nampak dia punya pergerakan dia tu semua. Hierarki dia, tingkatan dia kan. So when I decided to share, then question dia, aku nak share macam mana. So banyaklah format dia. Buat pameran saya dah pangkah lah. Oh, pangkah. Saya stop berpameran. Saya tak stop melukis, tapi saya stop berpameran. Saya pangkah. Saya tidak. Saya stop daripada menulis-nulis, menjual ubat untuk pelukis. Kita saya dulu tu. Kalau saya keluar, dia orang panggil Hasnul keluar fatwa. Kalau saya kata, ni bagus ni. Tengok besok datang kolektor nak beli. Okay. Saya ada that kind of, saya pernah berada di situ dengan takaburnya. Tak nak lah. Masa tu saya kata okay tu. So that means saya tidak mahu berada di dalam platform yang kita katakan sebagai sebahagian daripada ekosistem seni visual lah. Galeri ke, kolektor ke, art kritik ke apa ke, akademik ke. Saya tak mahu yang itu. Okey. Kat mana aku nak tunjuk? Baru kita tahu kan. Kena cari ada dunia luar yang lebih luas yang kita boleh share sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Kadang-kadang kita share sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita melalui painting. Kadang-kadang lah. Orang datang. Orang tengok sekitar lalu je. Macam faham. Tapi tak engage pun. Dia, orang kata satu ritual, behavioral ritual. Kalau pergi galeri tu kena bawa faham sikit. Tenung 10 minit macam tu. Jangan nampak bingung. Tak boleh jadi dalam crowd tu kan. Kau kena masuk dalam crowd tu kan. Sampai kau pegang champagne tu kan. Kalau kau minum arak lah kan. Macam tu lah, kau tak tahu pun. So saya tak mahu yang tu. Okay. Sebab benda ni personal kan. Ya, betul. Takkan saya nak bazirkan dengan macam tu, dengan ritual begitu. And I know the ritual inside outside. I was there. I was in that. Kan? I was in that. What we call scene. So I'm not against it. Let it be. Itu dunia. Ada contribution dia juga. So saya nak buat macam mana ni, saya nak share dengan siapa kan. Mula saya share dengan student lah. Dekat USM. Saya share dengan student. Tengok. Wish, jadi best. Saya rasa release. Student pun rasa release. Kita ada comment form.
tulis atas kertas. Kita dapat feedback yang saya terpanjang umur saya berkarya, konon-kononnya saya art sangat saya paling art lah. Saya tak pernah dapat feedback yang begitu. Feedback best. Saya rasa saya share dan orang menghargai sharing itu. Kan? So, best ni, boleh continue. So fikir nak buat kat mana pula ni. So saya fikir buat dekat satu dusun Pak Sarip namanya. Di Gertak Sanggul, Teluk Bahang ke mana, Pulau Pinang lah. Saya jumpa cikgu sekolah. Saya minta cikgu sekolah tu bagi saya 20 orang pelajar B40 atau anak yatim. Saya sponsor mereka 1 hari. Dan saya ambil mereka dan hantar pulang. Saya pilih crowd saya lah. Saya pilih crowd saya. Dengan budak college lah. Ini semua saya self-sponsor. Saya buat daripada pagi sampai malam. Daripada breakfast, pagi makan, tengah hari, petang, malam. Pagi dengan petang tu saya buat workshop dengan mereka. Workshop dia terkait dengan perhubungan mereka dengan ibu bapa mereka lah. So contohnya saya mulakan dengan kertas kosong. Saya minta mereka mulakan dengan pilihlah ayanda ke bonda. Ayanda saya hero kerana mereka sambung. Supaya tidak jadi cerita saya. Dia jadi cerita semua orang yang anak-anak yang participate tu kan. Lepas tu bila saya buat yang itu, bila tiba saya punya presentation, saya kena create satu package lah. Saya nak tunjuk filem ni ke? Kalau filem 16 minit je. Saya kena ada package ni. Saya tambah dengan bercerita menggunakan PowerPoint. Sebab PowerPoint simple kan, pakai projector. So in between filem tu saya bercerita. Dan saya tambah satu lagi, saya menyanyi. Sebab saya boleh menyanyi, saya boleh main gitar, dan saya telah buat banyak lagu. Dan ada pula lagu yang saya buat tu memang seolah-olah untuk filem itu. Bila dia tengok balik macam Demi Masamu, Setiap Sekarang semua tu. So saya masukkan lagu yang saya nyanyi, filem, dan saya bercerita dengan PowerPoint. So in between that, saya panggil anak-anak ni secara random waktu malam tu, performance di malam, dan mereka baca. Ayahanda, bapa saya hero sebab dia bawa saya pergi sekolah. Saya bagi satu case example lah untuk kita share dalam podcast ni. Ini kedapatan lah kan. Yang saya jumpa dan saya diberi rezeki untuk alami. Ada satu anak tu, saya panggil nama dia secara random, dia datang depan. Dan dia baca, bapak dia orang Kedah lah, pasal dia saya buat kat Kedah. Ayah saya hero saya. Tu dia sambung cakap, sebab ayah saya bawa saya pergi klinik bila saya sakit. Lepas tu kawan-kawan dia menangis. Lepas tu saya pula rasa sebab hal pula ni. Dia tak baca puisi yang mendayu-dayu dengan lakonan mantap yang nangis. Dia tak ada. Tapi kenapa dia punya cakap tu menyentuh? Saya tak tahu. Tapi saya nampak kawan-kawan yang ada 2-3 orang saya panggil secara random untuk baca juga menangis. Dia tak menangis. Tapi saya nak follow through dengan lagu The Next One pun saya kena bagi air minum. So dahsyat juga aku punya projek ni kan. Tak payah bergaul dengan seniman-seniman besar pun. Kata-kata yang begitu tulus daripada seorang anak yang tidak belajar secara formal untuk menulis sajak boleh menyentak saya konon kan. Saya tersentak kan. Lepas tu baru saya tahu, kawan dia bagi tahu ayahnya sudah baru meninggal 3-4 hari sebelum tu. Tapi dia nak juga pergi ke workshop tu. Dan dia sanggup tulis pasal ayahanda dia. Dan dia tidak menangis, kan kawan dia yang menangis. Jadi ini macam bukan saya yang buat karya tu. Karya itu menimbulkan cerita orang lain yang menyentak saya. Betul? Bukan menyentak saya, menyentak semua orang. Itu baru satu. Satu lagi. Boleh saya share? Boleh. Di Sarawak bro. Gombang. Okay. Di Bau, Sarawak. Kampung juga lah. Atas bukit.
baca. Yang ini ibu bapa datang malam. Tapi ini kita rehearse petang. Yang ini saya tak buat random sebab anak-anak ni dia panik bila saya buat random. Oh, okay. Orang panik dulu ketak gini ni. Habis tak boleh cakap. Kesian orang kan. So kita praktis siapa nak. So dia volunteer baca. Yang ini saya buat dengan, saya mulakan dengan, saya prom lah saya panggil, doa. Saya doakan ibu saya tidak lagi membasuh baju orang. Ini bukan daripada underground punya Zain tau. Kalau sajak-sajak atau novel-novel apa ke benda kan. Tapi itu pada saya sangat edgy kan. Dan dia share. Dan waktu tu saya algoritma saya macam kena reset balik. Saya kena something kan. Banyak. Okay, saya simpulkan modus operandi yang saya buat ni di luar daripada kerangka arena what we call seni. Pergi ke kampung, pergi ke sekolah, pergi ke dewan-dewan perjumpaan orang kampung kan. Tepi pantai ada pernah saya buat. Tepi laut, dusun. Tempat-tempat yang tidak pernah orang selalu kaitkan dengan ekosistem seni. Tak ada galeri, tak ada art kritik, tak ada diskusi. Pasca tayangan. Tak ada lah. Langsung tak ada. Tak ada. Tapi yang saya dapat tu, saya tak tahu nak kongsi macam mana. Sangat kuat. Saya teruskan lah. Daripada tahun pertama tu, teruskan saya pergi mana-mana ada peluang. Sebab dia sangat portable. Contohnya saya pergi ke UMS, saya buat penilaian. Saya tanya pelajar, malam ni free tak? Free. Saya nak buat satu gig. Okey, datang. Datang. Oh, tak pernah ada seminggu sebelum dah umum tak? Ada yang umum lah. Ada yang saya buat secara impromptu saja. Sebab dia simple, dia portable kan. So saya bawa ke universiti, saya dah bawa ke Sabah, saya bawa ke Sarawak, saya dah bawa ke Kelantan. Rata-rata lah. Yang sangat menyembuh saya lah. Kalau saya boleh share satu dapatan saya, bila kita buat, memanglah ibu dan ayah tu secara klisenya selalu diungkap di dalam sebagai bahan seni kan. Dan memang kasih sayang, belas tu pun selalu jadi tema. Ataupun nak sebagai denai untuk bawa kepada Tuhan kan. Okay, kita fokus pada kasih dan belas. Tetapi sepanjang pengalaman saya itu banyak terselongkar sisi-sisi gelap hubungan keluarga. Ada juga, I see. Bukan ada juga, banyak. A lot, banyak. Sebab selalunya selalu kalau dalam bentuk seni atau filem kan macam tu, dia selalu bagi saya lah agak dramatize kadang-kadang. There you go. Thank you brother for saying that. It becomes monetized for content kan. Okay, that's one thing we don't want to go into that. Ini real. Okay, saya bagi contoh lah without being explicit ya. Prof patut terima kasih, syukur sebab Prof ada ayah yang best. Kenapa? Saya tak tahu yang mana satu ayah saya. Oh. Kakak tu okay. That's one example. Saya pernah buat satu sesi macam ni lah, sebiji macam ni, tapi gelap, kursi, light daripada atas, testimoni. Saya dapat clearance form tau. Saya sediakan clearance form. Dia cerita pasal either mak atau bapak dia. Saya dapat macam-macam cerita-cerita ngeri. Ya, brother. So, ini saya punya hipotesis. Kita cakap besar pasal globalisasi lah, pasaran lah. Macam lah kan. Tinggi-tinggi kita cakap. Benda yang luas-luas ni kan. Kesan kejatuhan ringgit terhadap studio titik merah kan. Kan? Macam-macam. Sebenarnya ada kanser yang sedang berlaku yang kita tidak pedulikan. Tak ada CT scan atau MRI yang scan. Kanser tu di dalam rumah keluarga. Kadang-kadang rumahnya besar tapi tak aman. Kerana kita bukan duduk dalam rumah, kita duduk di dalam
hati dan minda kita. Kalau rumahnya besar, oh I'm so lonely atau I'm so sad, kita duduk di dalam kesedihan. Rumahnya besar tapi dia sebenarnya duduk dalam kesedihan. Kalau rumahnya mungkin kecil tapi I'm so happy, I'm so thankful, dia duduk di dalam kesyukuran. Kita tidak peduli duduk tu. Kita tak peduli kita duduk di mana. Kita ingat kita duduk dalam benda kan. Masalah kan. Itu yang saya jumpa. Ada kanser dalam masyarakat kita. So maybe lah. Yang saya buat tu kemoterapi kot. Tapi yang advance punya lah. Dia tak bunuh sel-sel yang sihat. Dia panggil targeted chemo. Agaknya lah. Unforced. So itu yang saya jumpa lah daripada projek ni. Saya dah buat, saya dengan Andy dah buat, bawa ke mata tempat untuk sepanjang 10 tahun yang lepas. At least tahun tu mungkin 2, tak banyak kali, 2 kali, 3 kali. Tahun ni mungkin ada di Terengganu. Dia keep on kan. Dan saya tak buat promotion, kata okay ini kad saya, ini brosur hero. Dia tak jual ubat. Saya tak pergi jual ubat. Habis tolong buat podcast untuk aku punya hero. Tak ada. It comes naturally. Benda ni tak boleh buat macam tu. Tak boleh guna modus operandi. Dia bukan bisnes. Dan saya boleh buat lah sebab saya ada gaji kan, rakyat bayar. Even I cakap dengan Hasnul, cakap kalau diorang tanya siapa buat filem tu, don't mention my name. Dia pun banyak, dia tak boleh ada dalam semua yang tua tu. Jadi dia memang tak muncul lah. Saya memang tak boleh nak perkenalkan dia lah. Waktu Anderson E mana ni, aku tak tahu apek mana aku jumpa kat Melaka. Kan? Ni baba mana kat Melaka punya baba kan. Jadi tak ada dalam We just simply be anonymous kan. That's it. Dia lagi cool, lagi fun. Tapi dia best lah. Dia boleh duduk belakang. Macam saya kena duduk depan. Kena tunjuk juga. Dia cerita dia saya kan? kena jadi vulnerable lah. Dia kena vulnerable lah. Tapi saya dah boleh kontrol lah. Saya boleh kontrol. Masa first second one tu saya susah sikit lah nak kontrol. Tapi kemudian tu saya boleh kontrol lah. Sebab the last thing I want is to be dramatic. Betul. Saya tak nak cakap macam apa saya. Sama lah bro. Saya pun tak pandai berlakon pun. Kalau saya nak berlakon pun tak jadi pun. Jadi lebih baik saya naturally cerita kan. Kecuali yang last one lah kot. Yang saya buat yang terbaru, ini cut shot lah ya. Dah 10 tahun tu. Yang last kali kita buat di AP Gallery. Taman Melawati. AP Gallery. Macam mana yang AP Gallery pun secara tak sengaja. Kita pun AP saya cakap you do hero. Cakap I pun confused. What? Again? So macam for example kita, that's my first response lah. Again? Hasnul okay not? Hasnul okay. Because dia yang bawa kan. For me it's like I just screen the film. Say no issue. Tapi AP pula konteks dia terkait dengan bapa. Bapa dah meninggal. Bapa tu pula saya kenal bapaknya. Memang personal lah bro. Pasal tu segan sikit nak commercialize sangat kan. Jadi Rahimi tu kenalan saya, meninggal lah kan. Dia bawa isteri dia pergi treatment cancer di Australia. Tapi lepas dia yang meninggal. Tapi lepas tu tak lama tu isteri pula meninggal. Jadi anaknya tu Nazura tu saya tak kenal. Dia jadi dia terlibat dengan production lah sebab dia kecil kan. Tak tahu dia dah dewasa, dia ada bisnes, dia pun menurut kata dia lah dekat 10 tahun dia tidak korek balik dan gali balik atau buka apa-apa yang berkaitan dengan bapa dia. So dia baru nak buka balik AP Gallery tu. Dia lagi lama, saya at least tahun saya bingung. Dia 10 tahun kan. Dia nak pergi balik kat bapak dia tu. Sampai dia buat satu pameran, dia panggil pulang. No, bapaku pulang. Bapaku pulang. Dia kata, pahal kau buat bapaku pulang ni kan. Saya macam tema ni kena dengan hero kan. So saya kata tak apalah Nazura, sebagai satu cara untuk saya menunjukkan penghormatan saya kepada arwah AP Gallery ni dekat dengan hati saya bawa hero saya ke situ. Itu last performance 2 malam. Tapi kali ni berbayar. Pertama kali bro. Pertama kali tu. First time in 10 years. Berbayar. 45. The ticket is RM45. Sold out within 2 malam. Tapi kecil je. This kind of thing. Macam ni memang sesuai lah boleh. Ini anytime boleh. Sebab ini lagi ramai kita pada 30. buat 2 malam, but when the ticket
when the ticket was announced, I think half a day the ticket was sold out. Tak ada promotion. There's no promotion or nothing. It's through Instagram and through DM ni. Dan saya percaya kalau rezeki untuk seseorang tu datang tengok hero ni, dia akan sampai. Sangat percaya dengan itu. Dan dia memang perlu tengok tu. Dan siapa yang sampai tu memang perlu tengok. Bukan sebab saya promote, bukan sebab politik, bukan sebab nak kabel, bukan sebab nak make yourself seen. I don't like that nonsense. Because it has to do with my father and Nazura's father. So those who came because it was meant for them to see that. So yang itu saya kantoi. Kejap. Kat mana you dapat tengok hero? Dia tak tengok. Dia tengok kat YouTube. Oh. Tapi macam mana you tahu link hero tu? Aku bagi. Oh. So mana you tak tengok epilogue lah macam ni? Because epilogue I put into private. Epilogue dia. If you want to see epilogue, you have to see the whole performance of hero. Then you can see the epilogue. Sebab dia tak nak orang tengok dua-dua tu, kecuali kau datang tengok performance. Itu strategi dia lah kan. Bagi mahal lah, kedekut sikit, bukan senang kan. So masa di AP tu yang terbaru tahun lepas lah, 2023 dia buat bulan I think it's on October. Itu saya kantoi sikit lah. Tak apalah. Itu pun saya tak sempat nak pergi yang tu. Tak apalah, don't worry. Not meant to be also. Kita tak ada regret kan. So alhamdulillah selesai yang itu. Untuk waktu tu bila fikir Hasnul, Andy cakap tahun depan 2024 10 years. Mau sedar tak sedar 10 tahun. So kita merancang, kali ni merancang satu projek to commemorate 10 years of hero. Kita panggil Hero Decade. Cuma kali ni kita tak tunjuk filem. Kita buat pameran. Memang pameran tu forte saya lah. Itu memang kebolehan saya. Jadi kita buat keputusan, saya dengan Andy, kita payah tunjuk filem. Filem kalau nak tengok sendiri kat YouTube. So dalam pameran tu tak ada filem tu. So problem dia sekarang ni, challenge dia, macam mana nak convert filem tu punya vibe, konsert tu punya, saya punya performance tu punya vibe, tanpa saya ada kat situ, tanpa filem tu, dalam bentuk macam ni. Bentuk exhibit. Kalau aku bagi job tu pada kau kan. Susah tu. Bila you tengok dia kan, filem tak mau. Tak mau filem tu. Buat pameran bro. So what came in your mind kalau you nak buat pameran? Apa yang ada dalam filem tu? Apa motif yang ada dalam filem tu? Give me an example yang you nampak. Kalau untuk filem tu bagi saya, Yang motif yang you nampak, subjek yang you nampak dalam filem selain daripada bapa saya lah, ialah perjalanan seorang insan lah. Yang tu yang paling best lah. Itu tema perjalanan dia. seorang insan dan Itu tema dia. Motif dia yang carry that tema tu, benda-benda yang dalam filem tu yang you ingat. Objek yang dalam filem. objek yang saya ingat memang kehidupan dia. Yang tu Itu yang tema bro. Objek. Macam ini kan. Ini objek ni cermin mata. Okay. Ini tentang kefunkian Cik Hasnul. Objek dia apa? Objek dia cermin mata. So dalam filem tu objek yang visible. yang paling saya ingat loceng. Loceng dia letak nombor-nombor solat. Waktu solat tu. Okay. Kenapa saya tanya tau? Sebab saya nak dapat solution untuk saya punya pameran. So definitely saya akan letak loceng dengan apa tadi? Ayat-ayat. Nombor-nombor waktu solat. Waktu solat bro. Itu definitely kena ada. So terima kasih kerana bantu kita. Because this yang Hero Decade ni, you gonna experience the film in exhibition format. Exhibition format. A story about Hasnul, but in the exhibition format. Tema dia sama yang you cakap tadi tu. Totally correct lah. Itu tema dia lah. Tapi sekarang ni nak letak apa? Nak carry tema tu kan. So partly sebab tu saya datang ni lah kan. Nanti insyaAllah tolong doakan bulan 10, 11, 12 tahun ni kita buat pameran tu di USM. Sedang dirancang dan sedang diatur sekarang ni, insyaAllah. Okay, apa lagi nak tanya? Jadi aku rasa boleh tamatkan episod kat sini. Aku rasa itu dah ending yang dah cukup baik dah. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan juga kalau korang nak support, jangan lupa letak link Yeza. Korang boleh beli merch dan juga donate untuk podcast ni. Dan shout out kepada sponsor venue,
Gradia Studio dekat TTDI. Kalau korang nak pameran ke apa, boleh je contact dia orang sangat sporting. Quite a cool place Gradia. Quite cool place. So terima kasih Mak Hasnul. Sama-sama. Terima kasih Mak Anderson. Right. Jadi bye bye. Kita jumpa lagi.